Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincang mengenai al-qasd. Sebelum saya masuk ke dalam perbahasan hari ini, saya ingin untuk menerangkan lagi sekali yang semalam punya tu, yaitu perbahasan al-ifadah. Ifadah masdar bagi afada. Yang dimaksudkan dengan ifadah ini memahami suatu makna daripada lafaz yang elok diamnya ke atas lafaz daripada mutakallim atau sami'. Apa maksud di sini? Kita faham bahawa ifadah ini masdar bagi afada. Maksud dengan ifadah ini memahami suatu makna daripada lafaz. Lafaz tu sama ada daripada mutakallim atau sami' ataupun daripada kedua-duanya. Contoh, sedang saya mutakallim, yang ada pelajar dalam ikut kelas ini, contoh mukhatib. Apa yang saya cakap, habis sebutan saya tu, dan mukhatib tu dia faham apa yang saya sebut. Automatik dia faham, itu panggil yahsunus sukut. Yahsunus sukut minal lafaz. Yang saya sebut tu, perkataan tu, sebutan saya tu bila habis, maka apabila orang yang mendengar tu dia faham, maka diaman orang mutakallim. Diaman orang mutakallim tu maka sah atas diamannya. Kalaulah tidak faham orang yang mendengar tu, itu tak panggil yahsunus sukut minal lafaz. Begitu juga sami', apabila dia dengar, tak perlu kepada sesuatu untuk memahami ataupun dia nak sebut lagi perkataan yang lain daripada mutakallim. Begitu juga itu panggil yahsunus sukut minal lafaz. Bila kata ifadah, dia terkeluar segala mufradat. Contoh, Muhammad Ibrahim kataba min. Sebab apa? Kita tahu mufradat ini dia tak boleh bagi faedah yang sempurna. Begitu juga terkeluar murakkabat yang tak memberi faedah yang tersebut itu. Kenapa murakkabat yang tak memberi faedah yang sebut itu terkeluar? Sebab likauniha ghaira mustamilatin ala isnadin. Karena tiada mustamil, tidak merangkumi ke atas isnad. Apa dia isnad itu? Yang ada kitab tu boleh buka dan boleh tengok ibarat tu lah. Bila kita tengok ibarat, dia lebih mudah untuk memahami. Bila kata tak merangkumi ke atas isnad, kita kena faham isnad tu. Isnad tu apa? Dia sandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Contoh, Zaidun qa'imun. Zaidun ini dia kita sandarkan kepada qa'im. Qa'im ini dia sandar kepada Zaid. Jadi faham jumlah tu. Tapi di sini dia bawa contoh, dia ada banyak dalam murakkabat, murakkab naqisah ini dia ada banyak jenis murakkabat. Tapi musannif dia membawa di sini murakkab idhafi. Contoh, ghulamu Zaidin daril amir. Ini murakkab idhafi. Kita tak panggil ini murakkab. Kita tak panggil isnad. Sebab apa? Isnad ini dia kena faham. Jumlah tu kena boleh bagi faedah yang sempurna. Baru kita panggil isnad. Di sini isnad tak sempurna. Kita panggil murakkab idhafi. Ghulam Zaidin, ghulam Zaid. Ghulam Zaid tu besar ke, kerja ke, handsome ke, apa? Kita tak faham. Masih lagi ada question. Daril amir, rumah amir tu besar ke, kecil ke, di mana ke rumah amir tu, kita tak faham. Tak sempurna. Sebab itulah murakkabat yang tak memberi faedah itu pun terkeluar karena tak merangkumi ke atas isnad yang sempurna. Jadi mula-mula terkeluar dengan ifadah ini
mufradat, segala mufradat terkeluar, dan juga segala isnad, segala murakkabat dia tak memberi faedah yang tersebut itu pun terkeluar. Kemudian murakkabat isnadiyah, tapi ini murakkabat isnad. Tadi tak isnad, ini isnad tapi allati la tufidu, tak memberi faedah. Itu pun terkeluar. Kenapa? Imma liqauniha naqisatan. Sama ada isnad tu naqis. Apa naqis? Dia bagi contoh lah, dalam bawa kitab dia membawa contoh. Nahwu in qama Zaidun, kalau translate bahasa Urdu dia kata agar Zaid khada ho, maksudnya kalaulah Zaid itu berdiri. Zaid itu berdiri. Jika Zaid berdiri, jadi apa? Kalau Zaid berdiri apa? Kalau Zaid berdiri, maka saya pun berdiri. Kalau Zaid makan, saya pun makan. Contohlah. Tapi di sini kalau Zaid berdiri, tak ada dia punya jaza. Kenapa jumlah ini panggil kita jumlah naqisah? Sebab jumlah ini panggil jumlah syarat. In qama Zaidun tu panggil, in tu panggil huruf syarat. Qama Zaidun panggil fa'il syarat bagi in. Jadi jumlah ini panggil jumlah, ini panggil syarat. Syarat tak akan sempurna selagi mana tidak ada jaza. Sebab apa? Jaza ini menyempurnakan syarat, makna syarat tu. Walaupun dia tu isnad, tapi tak, masih lagi dia terkeluar daripada ifadah. Sebab jaza tak ada. In qama Zaidun, dia kena ada jaza. Contoh, in qama Zaidun fa aqumu. Contoh, kalau Zaid berdiri, saya pun berdiri. Contoh, in qama Zaidun fa akhruju. Contohlah. Jaza tak ada. Bila jaza tak ada, jumlah ini tetap dikira sebagai jumlah yang tak memberi faedah, walaupun jumlah itu jumlah isnadiyah. Kemudian aw li kauni madmuniha ma'luma thubuti aw al-intifa'i bid-darurah. Ini pun jumlah murakkab juga. Tapi di sini problem. Ibarat yang ini kena faham. Ibarat aw li kauni madmuniha tu cuba memahami. Aw li kauni madmuniha, ataupun keadaan mazmunnya, mazmun murakkabat isnad itu ma'lumat thubuti. Dia ma'lumat thubut. Dia dah tahu. Contoh, mutakallim dia sebut suatu perkataan, mukhatab, sami' tu dia tahu benda ni. Benda ni kalau dia tahu, contoh saya sedang cakap ataupun saya mengajar benda ini untuk orang yang tak tahu. Kalau orang yang tak tahu benda ini, dia tak ada manfaat. Dia macam, dia boleh ikut kelas lain yang mana dia tak tahu. Jadi mutakallim dia sebut suatu perkataan yang mana sami', orang yang dengar tu dia tahu. Bila dia tahu, apa faedahnya? Faedah tak ada. Contoh di sini dia bawa contoh. Saya ada contoh. Kemudian awil intifa bid darurah, ataupun aw ma'lumal intifa bid darurah, ataupun maklumat tu dia menafikan, dia ternafikan dengan darurah. Contoh, dia sebut suatu perkataan, dia bagi suatu jumlah tu tak masuk akal. Dia nak faham susah, dia tak boleh faham. Fal awal, dia bagi contoh. Fal awal, contoh yang pertama, nahwu, seumpama al juz'u aqallu minal kull. Juz'u itu kecil daripada kull. Juz'u itu kurang daripada kull. Contoh, juz'u itu juz'u kull se छोटा हो. Juz'u ini dia kurang, dia kecil daripada kull. Seorang budak ataupun saya ambil satu capati. Tangan kiri saya ambil satu capati. Tangan kanan ini saya ambil sekipin capati. Kemudian kita bagi ke seorang budak, tunjuk seorang budak. Budak tu akan mengambil yang satu capati itu, yang penuh tu. Sebab apa? Dia tak akan ambil yang sekeping capati itu. Kenapa tak ambil? Sebab dia tahu
yang kecil ini kurang faedah baginya. Yang besar tu, yang sempurna tu, yang cukup tu lebih faedah baginya. Itu dipanggil al-juzu. Juzu tu dia kecil daripada kul. Jadi perkataan ini memang orang semua tahu. Jadi nak sebut tu apa faedahnya? Tak ada faedah. Benda ini tak ada faedah. Kemudian dia kata au ma'lum al-thubut ma'lum al-intifa bid-darurah. Dia kata al-kullu, contoh yang kedua, al-kullu aqallu min al-juzu. Kul ini kecil daripada juzu. Kita bagi contoh, satu bangunan. Saya kata bangunan ini besar daripada bangunan ini terbina daripada bata, semen, besi semua ada. Kemudian tiba-tiba seorang kata bata ini lebih besar daripada bangunan. Jadi orang yang dengar tu macam mana? Apa yang dia faham? Apa yang dia fikir? Bata tu dia lebih besar daripada bangunan tu. Sedang bangunan tu terbina daripada ribu-ribu bata dan juga tanah, semen, besi semua. Tiba-tiba dia kata bata ini lebih besar daripada bangunan. Masuk akal ya? Tak masuk akal ya? Benda ini memang tak memberi faedah. Sebab benda ini sebelum dia sebut tu kita dah tahu ni bata ini kecil daripada bangunan. Bangunan tu lebih besar daripada bata dan juga bangunan yang terbina daripada semua yang ada tu. Jadi tiba-tiba kata ini bata tu ataupun kita letak kul tu bangunan, akal dia kecil daripada juzu. Dia kecil daripada juzu. Benda ini tak ada manfaat ataupun benda ini dah tahu, benda ini memang tahu tak manfaat. Tidak ada manfaat, maka mutakallim dengan seumpama misal ini tak akan dapat lam yufidi sami' syai'an. Orang yang mendengar ini dia tak akan dapat benefit langsung daripada contoh yang tadi ini. Murakkabat isnadiyah tapi tak ada faedah. Kena faham murakkab isnadiyah tapi tak faedah. Mula-mula dia bawa satu contoh syarat, kemudian dia bawa al-juzu aqallu minal kul. Juzu ini kecil daripada kul. Mana ini maklum. Kemudian al-kul aqallu minal juzu. Ini ternafi. Pengetahuan kita ini dia menafikan benda ini. Sebab apa? Ini mustahil benda ini. Ataupun kita kata benda ini walaupun boleh, benda ini memang tak masuk akal. Ataupun kita dah tahu benda ini sebelum dia sebut, kita memang nafikan benda ini. Itu panggil ma'lum al-intifa. Dia maklumat tu kita ternafikan sebab darurat. Itu panggil perbahasan. Khulasah ifadah, al-faidah. Kemudian hari ini pula al-qasdu. Al-qasdu al-iradah. Bermula qasd itu ialah al-iradah, kehendak, keinginan. Wahia, yaitu iradah ini, an yaqsidal mutakallimu ifadata sami'i, bahawa mengqasadkan oleh mutakallim ifadata sami'i, akan memberi faedah kepada orang yang mendengar. Ayya sami'an kana, orang yang mendengar tu macam mana pun tak apa. Dia orang yang dengar tu apa jenis pun tak apa. Qasad ialah kehendak, iradah. Mutakallim tu dia mengqasadkan untuk memberi faedah kepada orang yang mendengar tu. Bila mutakallim qasadkan untuk memberi faedah kepada orang yang mendengar, maka terkeluar dengan qasad yang mutakallim tu orang yang tidur tu. Cakapan orang yang tidur. Sebab apa? Cakapan orang yang tidur tu dia tidak ada qasad. Contoh dekat sekolah lah, dekat bila kita belajar kan, ada kawan kita sebelah kita tu tidur, dia meninggal tengah malam, dia cakap, pagi bangun. Kita pun tanya lah, awak hang cakap macam ni. Dia jawab apa? Mana tahu, saya mana cakap, saya ingat pun. Maksudnya dia cakap, walaupun dia cakap dalam tidur tu qama zaidun, ataupun kharajal ustaz, ataupun ja'al ustaz. Bila dia bangun, jaga, kita tanya balik, awak hang cakap macam ni, awak cakap macam ni, dia kata tak cakap pun, tak ingat pun, saya tak cakap pun.
walaupun jumlah memang memberi faedah di segi zahir, tapi dalam sebutan tu, sebab dia meninggal tu, tengah-tengah tidur tu dia cakap tu, dia tercakap, dia tak tahu, tak qasad, maka ini tak memberi faedah. Sebab apa? Nak qasad ini mutakallim kena qasadkan untuk memberi faedah kepada orang yang mendengar. Ya, orang yang meninggal tu, dia mana ada qasad kepada orang yang dengar tu, tak ada qasad, maka terkeluar kalam orang yang tidur tu. Faham? Kalam as-sami', kalamun naim tak termasuk dalam qasad. Wasahi, dan orang yang lupa. Orang yang lupa ini nyamuk. Nyamuk ustaz. Betul. Lupa lah sini kata meninggal. Zaman pondok dulu tu ingat perkataan tu, sekarang saya lupa lah. Ingat macam meninggal lah. Negeri awak, orang Negeri Sembilan, ada kawan saya saya tanya dia lah, dia kata meninggal. Tak apalah, Abu Yusuf Al-Qadhi, syukuriah. Kemudian kalamun naim tu kita kena faham. Kalam naim, orang yang tidur tu, dia cakap tu, dia apa panggil, nyamak tu tidak ada qasad. Tidak ada qasad tu tak panggil apa? Tak panggil iradah. Dan kalamun naim terkeluar daripada al-iradah. Kemudian as-sahi, orang yang lupa. Contoh, saya kata tadi maghrib saya kata uridu an adhhaba ila al-masjid li usalli al-'isha. Sedang time tu maghrib, tapi saya sebut isya. Sedang saya nak sebut maghrib, jadi salah. Ataupun benda lain, nak kata suatu benda, dia jadi lupa, dia sebut benda lain, itu pun tak panggil iradah. Sebab apa? Qasad dia tu lain. Contoh, saya kata uridu an akul ar-ruz. Qasad dia macam tu, tapi dia lupa, dia cakap macam lain, benda lain, terkeluar daripada al-iradah. Wa nahwihima, dan seumpama kedua-duanya. Okey, di sini sekarang nak bagi ikhtilaf sedikit. Wa dhahaba Ibnu Dha'i' ila anna al-qasda la yushtaratu fa innahu mustafadun min husulil fa'idah. Opinion, pendapat Ibnu Dha'i' dia kata qasad ini tak disyaratkan. Qasad ini tak ada. Dalam kalam ini qasad ini tak payah syarat. Tak payah letak syarat qasad tu. Karena apa? Fa innal qasd mustafadun min husulil fa'idah. Qasad ini dia terdapat ultimately daripada faedah. Bila kata faedah, dalam faedah tu qasad tu termasuk. Itu pendapat Ibnu Dha'i'. Ibnu Dha'i' ini seorang ulama, nama yang sempurna Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Kattami, seorang syekh bagi Abi Hayyan An-Nahwi, dan dia juga seorang imam dalam Arabiyah. Dan dalam masa dia tu, pada zaman dia tu, tidak ada seorang pun hebat macam dia. Dan ada lagi seorang ulama yang nama lain, nama dia Sa'i' dengan sad. Ini Dha'i' dengan Sa'i', itu bukan maksud di sini. Di sini maksud tu yang Dha'i' tu dengan dad, dan dia meninggal pada tahun 680 Hijrah. Pendapat Ibnu Dha'i', dia kata qasad tu tak payah syarat. Qasad ini tak payah syarat, tak payah letak sebagai syarat. Sebab apa? Sebab qasad ini dia mendapat daripada faedah. Contoh, karena apa? Karena li'anna qawlan naim, karena qaul, perkataan orang yang tidur tu, contoh qama Zaidun mathalan, contoh qama Zaidun. Orang yang tidur tu dia cakap qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Di segi zahir makna, dan memang dia isnad. Walaupun dalam di segi zahir tu ada makna, orang yang tidur tu tidak ada qasad, la yustafadu minhu syai'un, tidak ada faedah daripadanya. Sebab apa? Qasad tu terkeluar, qasad tak ada. Bila ada faedah, qasad automatik ada. Bila tidak ada qasad, tidak ada faedah, maka qasad tak ada.
itu pendapat Ibnu Daya'. Tapi ulama al-mutaakhirun khilaf dengan Ibnu Daya'. Wal mutaakhirun ala khilafi qawlihi. Ulama mutaakhirun al-muhaqqiqun pendapat beza dengan Ibnu Daya'. Daripada ulama mutaakhirin Al-Juzuli fi Muqaddimah. Al-Juzuli fi Muqaddimah, dalam Muqaddimah ini Al-Juzuli nama sempurna Al-Imam Abu Musa Isa bin Abdul Aziz, kana imaman fil Arabiyyah. Dia ini orang Arab. Dia Arab, imam bagi Al-Arabiyyah, dan dia ma'judatit tafhim wa husn ibarah. Dia faham sangat. Ta'allama bi Misra ala Ibn Bari. Dia belajar dekat Mesir dengan Ibn Bari. Kemudian dia pulang ke negeri bi Marrakesh. Fatasaddara lil qurra bil Mariyah. Kemudian dia ambil daripadanya sebahagian ulama. Daripada mereka itu ada seorang Asy-Shalubin, kemudian Ibnu Mu'atta, dan dia meninggal 607 Hijrah. 7 Hijrah. Al-Juzuli. Jadi Al-Juzuli dia ikhtilaf dengan Ibnu Daya' dan juga Ibnu Malik fi tashilih. Ibnu Malik, Masya Allah, Ibnu Malik, inilah Ibnu Malik, dia ada kitab, kita dia ini Ibnu Malik ini Ibnu Malik. Ini syarah Ibnu Aqil. Ibnu Malik, alhamdulillah saya dapat belajar dengan guru saya dekat pondok ini, pondok Bukit Qabah, yang ustaz saya pernah saya sebut Ustaz Ashiq Ilahi. Kita ini Bukit Qabah, Bukit ini Qabah sini, belah Pendang. Saya duduk dekat Pendang. Jadi saya dapat belajar melalui guru saya, alhamdulillah. Jadi di sini kata Ibnu Malik ini, dia kata huwa afdalul ulama wa abara'uhum fil arabiyyah ma'ad-din wal wara'. Dia ini ulama yang paling hebat dan paling wara' dan paling zuhad. Al-Imam, nama dia Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin, sahibul kutubil mumtani'ah wa tasanif al-bahirah. Banyaklah kitab dia, memang masyhur. Dan juga dia ada kitab Al-Khulasa al-Masyhur bil Alfiyah. Dan dia meninggal, dia lahir pada tahun 600 Hijrah dan dia meninggal 672 Hijrah. Dan saya dapat syarah Muslim, Muqaddimah syarah Muslim, Imam Nawawi rahmatullah alaih. Dia pernah belajar dengan Ibnu Malik ini, dia ambil Nahu dengan Ibnu Malik. Jadi Ibnu Malik dia pun dalam kitab Tashil, pendapat dia beza dengan Ibnu Daya'. Yang kata yang Ibnu Daya' kata qasad ini tak payah letak sebagai syarat. Itu pendapat Ibnu Daya'. Kemudian Juzuli dan juga Ibnu Malik dan juga Ibnu Usfur dalam Muqarribah, Ibnu Usfur, 3 orang ulama yang nahu beza berpendapat dengan Ibnu Daya'. Maksudnya di sisi Ibnu Malik, Juzuli, Ibnu Usfur syarat itu kena ada. Ibnu Usfur nama yang sempurna Al-Imam Abul Hasan Ali bin Mu'min bin Muhammad bin Ali bin Usfur Al-Hadrami, dan dia meninggal pada tahun 669 Hijrah. Dan dia banyak kitab yang penggarang, daripada ya Al-Muqarrab dan juga Syarhul Juzuliyah lil Imam Al-Juzuli As-Sabiq, wa minha Al-Mumatti' fi Saraf. Okey, kita faham bahawa qasad ini di sisi Ibnu Daya' tak ada syarat. Sebab apa? Illat, dia ada masing-masing illat. Dia kata qasad ini bila kata ifadah, dalam ifadah itu qasad termasuk otomatik. Dia bawa contoh Zaidun qa'imun ataupun qama Zaidun. Orang yang tidur dia cakap qama Zaidun. Contoh sebagai contoh, tidak ada faedah. Kenapa? Sebab bila orang tidur tu cakap qama Zaidun, kita tak dapat faedah
maka automatik dalam tu ada qasad. Bila ada faedah, qasad automatik ada. Bila tidak ada faedah, qasad ada. Itu pendapat dia. Ibnu Malik, Juzuli, Ibnu Usfur kata tak. Karena ada syarat. Di sini kata Ibnu Malik fi tasilihi, kalau dalam alfiyah dia kata kalamun lafdzun mufidun kastaqim. Dia tak dalam syarat tak sebut sebagai syarat-syarat tu. Qasad tu cuma dia bawa wada' tu dalam syarah Ibnu Aqil dia bawa. Kemudian dia kata wala hajatan li dzikri tarkib, dan juga tak perlu menyebut tarkib. Tarkib pun tak perlu. Kenapa? Lianna ishtirat al-ifadati yughni anhu. Karena syarat ifadah tu, yang kata al-ifadah tu kalam kana ifadah at-tamma, kana lafaz, kana ifadah tamma, kana wada'. Jadi ifadah tamma ini dia terkaya, dia tercukup daripada tarkib. Tarkib tak payah sebut. Tidak payah sebut, tak payah sebut. Tak perlu untuk menyebut tarkib karena syarat ifadah tu terkaya daripada tarkib. Wala ila dzikril wada'i, dan juga tak payah, tak perlu sebut wada'. Kenapa? Lianna as-sahiha ikhtisasuhu bil mufradat. Karena sahih ikhtisas spesifik tertentunya wada' itu dengan mufradat. Okey. Mufradat, wada' ini kita tahu wada', lughah. Contoh saya kata qalam. Bila saya kata qalam ataupun orang kata qalam, automatik dalam otak kita, dalam mind kita, kita faham qalam itu ialah alat penulis. Bila kata jawal, hatif, automatik kita tahu ini pengguna internet, call, sebagainya. Bila kata laptop, automatik dalam zihn ini dia akan ada makna. Sebab apa? Lughah, ahlul lughah dia letak nama tu spesifik. Bila dia letak, contoh bila kata pisau, sikin, automatik kita tahu ini alat untuk memotong. Bila kata sayyara, kita tahu kendaraan. Bila kata hamala, kita tahu. Ahlul lughah dia letak nama-nama spesifik. Itu panggil wada'. Tapi dalam tarkib ini dia bukan letak sebagai wada'. Dan juga tarkib ini bukan ada spesifik, mufradat sahaja spesifik dalam wada'. Bila kata wada', hantaran tu, maudhu' tu memang yang kata tadi itulah bila seseorang sebut qalam, qalam ini kita faham, otomatis semua manusia tahu qalam ini alat penulis. Kenapa tahu? Sebab qalam ini, nama qalam tu memang dia letak untuk alat menulis. Bila kata ka'sun, orang tahu automatik nama ka'sun tu dia letak untuk satu bekas yang menggunakan untuk minum air. Dan kalam itu khas dengan murakkabat. Kalam ini memang khas untuk murakkabat, sebab itulah tak payah sebut. Wa dalalatuha ghairu wada'iyah 'ala al-asah. Dan murakkabat ini, dalalat murakkabat ini tidak ada wada' 'ala al-asah. Murakkabat ini tidak ada wada'. Zaidun qa'imun, bila kata Zaidun qa'imun atau qama Zaidun ini tidak ada wada'. Dia bukan wada'. Wada' itu ialah semua mufradat. Mufradat tu dia spesifik, dia tertentu dengan wada'. Kalam ataupun tarkibat tidak ada wada'. Dia tak spesifik dengan wada'. Dia lain. Dia susun satu kalimah dengan satu kalimah baru jadi kalam. Misalu ijtima'i hadhihi thalatha, yani tiga contoh yang tadi itu, lafaz, ifadah, qasad. Lafaz, ifadah, qasad. Al-ilmu nafi'un. Ilmu nafi'un, bermula ilmu itu ialah memberi manfaat. Fal-ilmu nafi'un. Jadi ilmu nafi'un ini lafdun, satu lafaz. Karena apa? Li'annahu sawtun mustamilun ala ba'di hurufil halqi wal lisani wasyafataini. Karena lafaz itu suara yang merangkumi ke atas sebahagian huruf al-halq dan juga huruf lisan dan juga syafatain, dua bibir.
Wahia yaitu ba'dul hurufil hijaiyah, sebahagian huruf hijaiyah, fal hamzah wal ain wal alif minal halq. Hamzah, ain, alif ini daripada halq. Sebab apa tahu? Sebab kita tahu huruf halq ini kita sebut huruf halq ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi ini daripada halq, kerungkung. Wal lam wan nun minal lisan, lam nun daripada lidah. Wal mim wal fa minasy syafataini, mim fa daripada dua bibir. Wa mufidun, dan mufid, memberi faidah. Jumlah ini memberi faidah. Mufidun isim fa'il, alladhi yufiduh, yang memberi faidah, yang memberi faidah. Li'annahu afhama ma'na yahsunu sukutu minal mutakallimi alaihi, karena memberi makna, memahami makna yahsunu sukutu minal mutakallim, yang elok diam daripada mutakallim ke atasnya, ke atas lafaz. Kan kalian faham? Orang mutakallim dia apabila dia bercakap kemudian dia diam, dalam diaman tu memang sah ke atas kalam dia tu untuk memahami orang lain. Maksudnya mutakallim dia bercakap, orang sami, orang yang mendengar tu dia dengar dan dia faham automatically, maka pada ketika itu kita katakan diaman orang bercakap tu ke atas cakapan dia tu, ke atas kalam dia tu sah, sukuk tu, silent tu sah. Kalau orang mendengar tu tak faham, lepas orang bercakap diam, maka itu tak panggil yahsunu sukutu minal mutakallim. Sebab apa? Diaman ke atasnya, diaman orang mutakallim ke atasnya, ke atas lafaz tu, ke atas cakapan tu tak memberi faedah yang sempurna. Kemudian bihaitsu la yasiru sami'u muntadhiran li syai'in akhar, sekira-kira tak menjadi orang mendengar tu menunggu-nunggu untuk sesuatu yang lain. Sebab itulah kita panggil mufidun. Dan kata yahsunu sukun minal mutakallim, saya kata al-ilmu nafi'un. Jadi yang orang ikut kelas ni dia dengar, faham, itu panggil yahsunu sukun minal mutakallim. Karena apa? Karena bihaitsu la yasiru sami', ya orang yang dengar tu tak menjadi muntadhiran, menunggu li syai'in akhar, untuk sesuatu yang lain. Itu panggil mufid. Wa maqsud bil ifadah, di sini maksud dengan ifadah ialah li'anna al-mutakallim qasada bihi ifadata sami' idza kana sami'u yajhalu dhalik. Karena orang mutakallim, saya qasada bihi, qasadkan dengannya ifadata sami', akan memberi faedah kepada orang yang mendengar, idza kana sami' yajhalu dhalik, apabila orang yang mendengar tu dia jahil tentang itu, tentang isu itu. Jadi qasad, maksud dengan ifadah ialah tujuan orang mutakallim, tujuan saya sedang memberi faedah kepada orang yang mendengar ini, idza kana sami' yajhalu dhalik, apabila orang yang dengar dia tak tahu, yang dia tak tahu yang saya sebut tu, isu yang dia nak dengar tu dia tak tahu, bila saya sebut dan dia faham, itulah panggil maksud al-ifadah ataupun maksud al-mutakallim. Wal ifadatul madhkur, dan ifadah yang mazkur yang tersebut tu tastalzamu tarkib. Mula-mula dia kata wala hajata li dzikri tarkib, kan? Dia kata menyebut tarkib ini tak perlu. Di sini kata ifadatul mazkur, ifadah yang memberi faedah tu tastalzamu tarkib. Tarkib ini dia akan melazimkan, otomatik dia akan ada tarkib, otomatik dia jadi tarkib. Sebab apa? Tanpa tarkib nak memberi faedah impossible. Wal ifadatul mazkur, ifadah yang tersebut tu tastalzimu tarkib, tarkib tu akan melazimkan. Wa kullu murakkabin la budda lahu, dan tiap-tiap murakkab, murakkab apa? Ma tarakkaba min kalimataini fa akthar, kalimah, satu kalimah, dua kalimah jadi susun, itu panggil murakkab. Dua kalimah atau tiga atau lebih. La budda lahu min ajazain, mestilah daripada juzu-juzu, yatarakkabu, yang akan tersusun, menyusun, minha, daripada juzu. Nak kata setiap murakkab ini dia mesti kena susun daripada juzu-juzu. Lazim malzum. Bila tadi kata ifadatul madhkur tastalzimu tarkib, ini panggil lazim malzum. Bila kata lazim mesti malzum, malzum lazim. Contoh
Di sini ada ya ikut fathullah. Fathullah di mana sahaja, ataupun kita sebut kawan kita lah. Di mana Abu Dzar? Di mana Abu Dzar? Di situlah nasuha. Itu panggil lazim malzum. Di mana nasuha? Di situlah hadi. Itu panggil lazim malzum. Bila kata ifadatul madhkur, terkib tu automatik dah lazim. Mesti akan ada terkib. Sampai situlah insya-Allah kita akan sambung nanti. Mudah-mudahan Allah memberi faedah kepada semua dan bagi manfaat kepada semua, dan apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan saya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.